Hello guys, nama aku Ken. Back again to the another video. Okay guys, untuk pengetahuan korang guys, aku pakai Ryzen 5 3600 yang didatangkan dengan stock cooler ni ya guys. Okay, ini merupakan stock cooler yang AMD bagi. Tapi baru-baru ni aku ada deal dengan satu orang. Aku ada beli Wraith Prism. Wraith Prism ni khas untuk model processor Ryzen 7 ya guys. Aku beli dengan orang tu dengan harga yang mampu milik lah guys. Sebab waktu dia buat PC dia tu guys, time dia baru buat PC tu, stock fan yang diberikan oleh AMD iaitu Wraith Prism tu dia tidak pakai ya guys. Dia terus ganti kepada AIO. So aku pun deal dengan dia lah. Aku beli dengan dia. So berbalaikah kita upgrade daripada stock cooler ni kepada Wraith Prism guys? Aku sudah install ya guys. Oke, berikut ceritanya. Tanpa buang masa, jom kita mulakan guys. Oke, sebelum memulakan projek kita pada hari ini, aku kena COD dulu jumpa seller tu ya guys. Harap-harap lah sempat. Lambat bangun guys. Oke guys, sekarang aku sudah sampai di destinasi yang seller tu dia prefer untuk COD. So, jom kita COD dulu guys. Jom. Setelah menunggu seller tu selama beberapa menit, dalam 5 menit lah macam tu, seller tu pun datang dan kita deal secepat yang mungkin. Kondisi CPU tu tak payah cakap lah guys, memang dead stock ya guys. Almost like new. Memang mantul, puas hati dengan harga yang aku bayar. Setelah sampai di rumah, perkara pertama yang perlu aku buat, aku kena buka dahulu casing PC aku ni. Oke, tujuan aku ganti CPU cooler ni sebab ada banyak mitos-mitos ya guys mengatakan CPU fan ni sangat berbaloi kalau kita upgrade dari stock fan Ryzen 5. Kerana perbezaan suhu amat ketara dan juga yang penting ada RGB guys, ada lampu-lampu. So aku kena pastikan sama ada mitos itu betul ataupun tidak. Kalau korang tengok di Shopee, CPU fan Wraith Prism ni sangat laku ya guys. Dan demand untuk CPU fan ni boleh dikatakan agak tinggi. Price range pun tidak berapa mahal, dalam sekitar RM60 ke RM110. Langkah seterusnya yang perlu aku lakukan ialah aku kena buka dahulu stok fan Ryzen 5 ni ya guys. Oke, selepas saja aku buka stok fan ni, barulah kita boleh install kita punya CPU fan yang baru. Oke, bracket di belakang tu kita tidak boleh buang ya guys, sebab kita kena pakai balik bracket tu. So, kena hati-hatilah. Untuk install Wraith Prism CPU fan ni, kita perlukan bracket-bracket yang macam dalam video tu ya guys. Oke, bagi sesiapa yang terbuang bracket ni, oke, selamat tinggal ya guys. Korang boleh try cari di Lazada ataupun di Shopee, ataupun lagi bagus korang deal dengan orang yang pernah membeli Ryzen tapi dia tidak pakai bracket tu ya guys. Langkah seterusnya yang perlu aku lakukan ialah aku kena bersihkan dahulu CPU ni daripada bekas thermal paste yang lama. Oh ya guys, untuk pengetahuan korang guys, CPU fan yang baru kita beli tu guys memang sudah pre-install ya guys, pre-install thermal paste. So tidak payah lagi letak thermal paste di dekat CPU ni. Oke? Sebelum install kita punya CPU fan yang baru tu, iaitu Wraith Prism tu, kita kena install dulu bracket-bracket yang diperlukan. Macam dalam video tu ya guys, korang kena bagi ketat dahulu bracket-bracket tu. Barulah kita boleh install kita punya CPU fan yang baru kita beli tadi guys. Di CPU fan ni, dia ada 3 benda yang perlu aku jelaskan. Konektor kiri tu merupakan konektor ke wayar CPU LED. Okey, tengah-tengah tu, konektor tu pula merupakan konektor wayar ke USB dekat motherboard. Dan yang paling hujung sebelah kanan tu merupakan kipas punya speed ya guys. Sama ada korang prefer untuk low speed ataupun high speed. Untuk memudahkan kerja pemasangan, aku kena buka dahulu RAM ni, kedua-dua stick RAM ni. Seterusnya barulah aku boleh install CPU fan ni di motherboard ya guys. Oke, cara install dia ni sebenarnya tidak juga susah, tapi dia ada sedikit leceh lah guys, memang sedikit leceh. Oke, bagi sesiapa yang ada CPU fan ni guys, CPU fan Wraith Prism ni, oke, korang boleh buat video ni sebagai rujukan ya guys, untuk korang install di motherboard korang.
Okey, korang tengok saja macam dalam video tu ya guys, dia punya cara install. Selesai saja install CPU fan ni. Okey, benda yang seterusnya ialah kita kena connect wire 4 pin ni di CPU fan dekat motherboard ya guys, macam dalam video. Seterusnya barulah aku boleh connect wire ni ke USB port dekat motherboard ya guys. Okey, korang kena pilih salah satu ya guys. Kalau korang prefer untuk pakai CPU LED, korang kena pakai yang bahagian kiri tu. Kalau korang prefer untuk pakai USB, korang kena pakai sebelah kanan tu ya guys. Antara dua sahaja, tidak boleh pasang dua-dua ya guys, antara satu sahaja. Dan perbezaan dia guys dari segi controller saja guys, dari segi RGB control. Kalau korang pakai yang CPU LED tu guys, korang tidak boleh kontrol RGB, iaitu yang di sebelah kiri. Kalau korang pakai yang sebelah kanan yang connect menggunakan USB, korang boleh kontrol RGB menggunakan software yang aku akan bagi sekejap lagi guys. Okey, selesai saja aku pasang CPU fan tu. Aku kena pastikan CPU fan ni dia bekerja macam biasa ya guys, tidak ada sebarang masalah. So, benda pertama yang perlu aku buat ialah aku kena turn on dulu aku punya PC dan tengok dulu sama ada CPU fan ni okey ataupun tidak. So far, sepanjang yang aku nampak, CPU fan ni bekerja dengan baik sekali ya guys, tanpa ada masalah. So, projek kita hari ni sukses ya guys. Okey, seterusnya jom kita pergi ke bab RGB. Cara download dia ni sebenarnya senang saja guys. Korang just cari sahaja software Write Prism RGB Controller di laman web Cooler Master. Dalam kes aku tidak dapat download file ni ya guys. So dengan menggunakan teori konspirasi, aku try type can't download Write Prism software. Lepas tu dia bagi jalan penyelesaian ya guys di laman web Linus Tech Tips. Dan boleh sudah aku download dan running RGB pilihan macam biasa. Syukurlah guys. Okey, seterusnya jom kita try game pula ya guys. Kita tengok performance CPU cooler ni sama ada berbaloi kita upgrade ataupun tidak. Berikut merupakan videonya ya guys. Dan software yang aku gunakan untuk ukur suhu ini ialah MSI Afterburner. Dari sudut temperature, kita boleh nampak ya guys perbezaan stock cooler dengan Write Prism ni dari segi games. Dengan menggunakan stock fan, suhu maksimum ketika gaming boleh mencecah 78 darjah Celsius. Manakala dengan menggunakan Write Prism, suhu maintain di sekitar 67 darjah Celsius. Dari segi idle pula, dengan menggunakan stock fan, aku dapat temperature dalam 44 darjah Celsius. Manakala dengan menggunakan Write Prism, aku dapat suhu idle dalam 38 darjah Celsius. So, persoalannya, berbaloikah upgrade CPU fan ni ke Write Prism? Pada pendapat aku, ya, sekiranya korang dapat harga dalam RM70 ke RM80. Sekiranya korang dapat CPU fan ni atas RM100, aku rasa korang just go saja ke Cooler Master CPU fan yang lebih reliable dan harga pun sekitar RM120 ke RM130. Okey lah guys, setakat ini sajalah video kita pada hari ini. Kalau korang rasa video ni best dan menarik, please subscribe dan hit the bell notification di bawah untuk memotivasikan aku ya guys, supaya terus membuat video untuk korang dan supaya anda tidak terlepas daripada konten yang seterusnya. Okey guys, nama aku Ken. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.